Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya kasihi bersatu pimpinan daripada bahagian kemahiran dan teknikal, tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Minta maaf kalau tak sebut nama, tak disediakan bahagian protokol. Okay? Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Sebenarnya saya dalam perjalanan untuk balik ke Pulau Pinang 5 hari, saya 3 hari di Melaka, semalam di Janda Baik, sekarang ni ke sini, petang ni ada di Taman Medan, malam ni di USJ, terus balik. Itulah persinggahan saya. Jika ada persinggahan, senang tuan-tuan, tak perlu bayar banyak-banyak, agak-agak patut sudah. Kalau tuan-tuan nak panggil saya direct terus, mahal sikit lah, biasalah kan, dengan kos semua ada. Jadi saya persinggahan, Ustaz telefon saya bagi dia okey, free. Alhamdulillah. Sebenarnya diminta untuk pagi, saya petang free. Jadi tuan-tuan, kita bila nak cakap tentang berkat ni, sebenarnya Nabi SAW bersabda, man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal Tuhan. Kita kenal diri kita dulu, kita akan kenal siapakah pencipta kita. Tuan-tuan, siapakah kita? Kita disebut dalam bahasa Arab An-Nas, Nun Sinia. Dalam kalimah bahasa Arab ni Nasiya. Nasiya dalam bahasa Melayu maksud dia lupa. An-Nas tu maksud dia lupa. Jadi manusia ni dia pelupa. Maka pelupa Allah sebut dalam Quran, fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang yang beriman. Sebab tu kita kena ada peringatan. Ada orang turun nasihat. Saya walaupun kan ceramah, duk nasihat orang, tapi setiap minggu mesti ada satu program untuk nasihat saya. Saya suka orang hentam saya, sebab orang hentam itulah nasihat untuk saya. Orang puji saya sebab tak tahu lah. Tapi orang hentam saya, ceramah macam apa lagi, hanya tu saya akan baca. Ceramah ni jelkah orang, memang aku jelkah orang, ya. Itu yang memperbaiki diri kita. Tapi orang puji saya buat tak tahu aja. Sebab apa? Itu nasihat. Sebab apa? Kita manusia lupa. Kena ada nasihat untuk diri kita. Macam tuan-tuan lah buat program pada petang ni. Ceramah petang ni cukup susah, kerana senang untuk tidur. Terutama tuan-tuan tutup muka, mata tak nampak. Siapa lena jaga? Woi! Mesti tak boleh lena ya. Saya suara saya kuat. Ada di kalangan tuan-tuan, alhamdulillah banyak teknikal kan. Saya electrical engineering. Dulu electrical engineering 9 tahun sebagai seorang engineer. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, kenapa jadi ustaz? Saya cerita dalam YouTube. Engineering, jadi ustaz. Dan alhamdulillah sekarang dapat KB, kaunselor berdaftar, jadi kaunselor. Jadi macam mana? Sebab saya ingat, aku ni sampai mana hidup aku akan pergi. Umur saya sekarang 52 tahun. 15 September adalah birthday saya. Berapa hari lagi dah? 52 dah umur saya. Tua dah. Siapa yang tahu, tahulah. Kalau umur 40 biasa lagi. Naik 50 dia tahu. Kelemahan dia, tak larat dah. Tambah orang perempuan dah menopause lah. Lama ada lelaki pun tak larat dah. Sebab tu semalam saya di Janda Baik, Bonda Rosita. Bonda Rosita, dia telefon saya, Ustaz, mainlah datang ke tempat saya, kami ada rawatan urut. Saya kata saya tak pernah urut dalam hidup saya. Dia kata, Ustaz datanglah, bagus ni, part SIM ni bagus. Saya bukan tak nak urut, saya geli. Saya geli kan, dia pegang aku gelak habis. Oh geli. 2 jam dia urut saya melompat tuan. Semalam makan Panadol, demam terus. Dalam hati ni aku nak ceramah dah, tidak dengan pagi ni, kat petang ni kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bila 52 dah tak larat dah tenaga kita. Dulu saya ceramah motivasi. Bila sebut motivasi, sekarang ni dah basi lah. Kau apa nak larat dah. Dulu 3 jam saya ceramah, saya boleh bagi budak-budak menangis. Ada di kalangan pelajar-pelajar saya hantar mesej, Ustaz, dengan ceramah Ustaz lah membuka hati saya kesedaran. Alhamdulillah, membuka hati manusia. Sebab tu saya meningkatkan ilmu saya, tak berhenti. Saya sekarang ni sedang menghabiskan satu lagi thesis saya dalam PhD. 2 PhD saya.
Satu PhD, sekali ni insyaAllah mula 2022 selesai satu lagi PhD. Bukan apa, seronok mengaji, belajar. Sebab kita selalu lupa. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Allah sebut manusia ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu. Kita ni kalau kita kenal diri kita daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam Allah jadikan Hawa. Siapa Adam itu? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Adam ni daripada tanah. Kita semua daripada Adam, Adam tanah. Tanah tu hebat ke? Tanah itu tidak mulia jika tidak diletak pada tempat yang sesuai. Macam itulah tuan-tuan. Nampak macam tak hebat hidup kat Marwah ni kan? Sebab orang tak nampak kehebatan tuan-tuan. Macam saya jadi cikgu dulu, orang tak nampak hebat saya. Kan jadi cikgu kata cikgu sains fizik apa boleh buat. Tapi orang tak letakkan kita pada tempat yang sesuai. Mereka tak nampak, sebab tu bos-bos kena nampak ni pekerja bawah kita. Sebenarnya mereka ni hebat. Kita tak letak pada tempat yang sesuai. Bila letak ayat ini kan, kita beritahu dalam botol ni, harga dia berapa? Lebih kurang dalam 60 sen kan? Ini ayat ini. Tiba-tiba diletak dalam bekas yang hebat. Ayat yang 60 sen jadi 60 ringgit. Betul tak? Ayat ini kita buang di longkang, kita ambil daripada ayat itu. Ayat yang sama. Ayat itu tak ada nilai. Macam tu diri. Masa saya jadi cikgu, orang tak nilai saya. Walaupun saya ceramah, terkenal. Duduk di dalam sekolah, orang tak hormat. Jadi pengurusi pun dia orang tak rakit saya. Tapi macam tu. Di sekolah, tak hormat, tak nilai. Sedangkan di luar orang terkenal. Ustaz Allah ini, sekolah mana? Datuk On. Sebut silap kan? Contoh rakam. Sekolah saya yang pertama ialah Datuk On. Itulah satu sekolah yang tak pernah cuti. On. Sehingga kan saya minta untuk tukar sekolah. Sebab orang tak appreciate kita, tak hargai kita. Sebab dia orang tak nampak kemampuan kita. Kita boleh bagi dalam dewan tu menangis pelajar. Kita bagi motivasi supaya mereka nak ambil SPM. Tapi orang tak nilai kita. Kita tukar, pergi sekolah lain, orang baru nampak kehebatan kita. Macam tu tuan-tuan. Setiap kita ni ada hebat, tapi orang tak nampak. Macam mana nak nampak? Kita kena tunjuk diri untuk nampak kehebatan. Benar tuan-tuan, apa kehebatan tuan-tuan? Kakak-kakak apa-apa. InsyaAllah satu hari kita akan dimuliakan. Macam tu saya beritahu ayat ini. Kita daripada Adam daripada tanah. Tapi ingat, daripada tanah ini dia letak pada tempat yang sesuai, kita akan hebat. Tapi tanah tu nak tunjuk apa? Kita jangan sombong, tak mulia kita. Tanah aja tuan-tuan, tanah orang pijak di bawah. Jangan nak sombong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali apa? Hati yang bersih saja, ikhlas. Ikhlas inilah nak bawa kita masuk syurga Allah. Kakak ingat, kalau kita jadi bos, tengok orang bawah, jangan pandang hina mereka. Mereka satu ketika akan jadi hebat. Sebab saya pernah tuan-tuan deal dengan seorang pengetua perempuan. Selalunya kalau bos perempuan, saya nak tanya, apa-apa suka tak? Tak suka. Ada orang perempuan bersama, suka tak? Isteri saya, pengetua perempuan. Dia marah, saya dalam hati, hang perempuan kan? Dia tak suka bos perempuan. Ya, saya pun heran. Rupanya bos perempuan ni kita kena faham. Ingat tak? Wa khalaqa minha zawjaha. Allah jadikan daripada Adam akan isterinya. Perempuan ini seperti mana? Tulang selangka yang bengkok. Bagaimana nak lurusnya? Kita kena faham, tuan-tuan, bagaimana psikologi dia. Orang perempuan ni, kalau mengaji psikologi dia tahulah, dia bercakap satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Macam Ustaz, itu kami bodoh. Orang lelaki 6,000 yang kakak, paling kuat 7,000. Kalau dia ceramah di depan hari tu, kan, petang kakak balik dengan dia, kakak tanya, abang, hari buat apa? 2 patah yang dia cakap, tak ada apa. Sebab dia dah cakap 6,998, tinggal 2 patah, tak ada apa. Itu kita kena faham. Sebab tu orang perempuan ni, saya dah bos, nama dia tak payah sebut. Allah, kalau dia mesyuarat 5 jam tak selesai. Ni kita nak buat ni macam mana, lagu mana, lagu mana. Sampai ada seorang Johor tu angkat tangan, Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Oh, utara kan. 5 jam
Ustaz, orang lelaki 10 minit yang mesyuarat. Yang ni Puan Hajah buat, yang ni Usuk buat, yang ni Mat buat. Dia tak buat apa. Itu orang lelaki. Dia delegate semua kat orang. Dia tak buat apa. 10 minit selesai mesyuarat. Itu orang lelaki. Pandai tak? Dia pandai. Orang perempuan dia takut serah kat orang, takut orang tak boleh buat. Itu yang 5 jam. Allah, kalau dia naik perhimpunan, kami cukup seronok. Kalau hari Senin, Puan Hajah ada, dia naik, seronok tuan-tuan. 5 jam dia ceramah, kelas tak payah masuk. Cukup seronok. Hajah dia dah 3 kelas lepas lah. Tak payah masuk kelas. Dia belajar, bukan dia belajar, dia banyak idea untuk bercakap. Dia cakap, kadang dia cakap apa pun kita tahu. Dia ulang hidup yang sabar. Tapi kita dengar lah sebab bos. Kita dengar aja lah. Tapi rupa-rupanya kita kalau faham naluri dia, kita boleh tackle. Faham macam mana? Rupa-rupanya dia cakap banyak. Kalau dia mesyuarat panjang, dia suka membabah cikgu-cikgu, rupanya dia ada masalah dalaman. Anak dia 9 orang. Pergi berkelah, anak dia mati on the spot atas jalan 2 orang. Jadi dia tension. Bila dia tension, dia lepaskan tension. Kalau cuti memang tak dapat. Saya pernah lah, anak saya nak operate hernia. Saya isi borangan. Ada cikgu lain, Ustaz buat apa tu? Nak minta cuti. Ustaz, tak payah Ustaz. Kenapa? Memang tak dapat. Saya kata belum cuba belum tahu. Tak payah cuba, memang dah tahu Ustaz. Memang tak dapat. Saya kata try lah. Tak dapat Ustaz. Payah-payah Ustaz ambil MC. Kita try, tengok try lah. Memang tak dapat. Kami dah try saya dulu lah. Saya kata saya psikologi Mak Haji. Saya kata memang tak dapat. Dia pun try lah. Sampai-sampai kami tanya, Ustaz nak buat apa? Nak masuk bilik pengetua. Ustaz nak buat apa? Nak minta cuti. Tak payah Ustaz. Ustaz ambil MC, esok Ustaz bagi. Saya letak bawah meja dia pun sign aja. Tak payah Ustaz. Saya tak apa, saya try tu. Tak payah. Try Ustaz, try. Siapa ketuk pintu lah? Kan psikologi. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pintu tu. Kena tergah tu kan? Dia tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Takkan tak ada apa. Dia memang cakap macam tu. Takkan tak ada apa. Masuk. Dalam hati saya dia suruh masuk. Tak suruh halau balik. Memang dia perangai macam tu. Suara dia tu kan. Orang utara ni kadang-kadang tinggi suara dia. Nampak macam kasar lah. Kan? Saya ceramah di Johor. Dia kata apa lah Ustaz ni ceramah ni kasar sangat. Saya boleh kontrol 5 minit. Dia cakap ni lama tak jumpa kita nak ke mana. Lepas kita tak boleh lah tuan-tuan. Tiba-tiba tak kira lagi keluar. Dia keluar utara. Memang tak boleh kontrol tuan-tuan. Kalau aku kontrol ayam dia malah kecil habis tuan-tuan. Kalau kontrol lama tak jumpa aku dengar apa aku berbulu. Jadi memang suara dia tinggi. Masuk Ustaz. Saya ada lelaki nak masuk. Masuk ke? Masuk! Kita masuk. Ada apa? Utara tanya. Kita orang perempuan ni, kita bagi dia lemah macam mana? Kita buat dada seluk. Puan aja. Sebab tu abang-abang ada isteri kalau marah buat macam tu. Ya, tak jadi dah. Terus masuk bilik. Puan aja. Ada apa? Saya nak ambil MC. MC macam ni. MC tak nak ambil cuti. Cuti apa? Anak saya nak operate hernia. Berapa hari? Betul tak? Kalau lelaki dia ni bagi ke tak bagi ke tak? 2 hari. Boleh? Borang di sini? Dia tanya. Kita nak bagi borang ni tak ada tu lah. Kan? Nak bagi ni. Letak. Terus dia sign tuan-tuan. Saya pun Puan Hajah, terima kasih. Nanti tak sebut I love you lah. Saya pun terima kasih Puan Hajah. Baiknya Puan Hajah. Hargailah anak sementara ada. Dia sebut itu. Saya pun terima kasih Puan Hajah. Allah tu kan. Pegang lah. Kali tahan. Ustaz, garanti tak dapat. Saya pun tunjuk sign tu. Tengok kaki ya bro. Dapat sign tuan-tuan. Saya balik cikgu tanya, Ustaz macam mana? Sign. Macam mana Ustaz ni? Saya pakai psikologi. Psikologi macam mana Ustaz dapat? Rupanya tuan-tuan, disebut tu, hargailah anak sementara ada. Saya bawa anak saya pergi operate. Rupanya anak saya tak kritikal, kena ganti lagi 2 hari. Tuan-tuan bayang nak telefon penyamun 2 hari lagi nak ni. Saya pun telefon lah. Telefon terus dia angkat. Ada apa Ustaz? Oh, dia simpan nombor saya. Puan Hajah. Ada apa? Nak minta 2 hari ni. Puan Hajah, anak saya tak kritikal, kena ambil 2 hari. Tak apa? Macam nak? Boleh lah! Tahu pun malah letak telefon. Habis tuan-tuan, terus balik, pergi jumpa dia.
Betul itu masuk pelajar ni, saya dia bilang, tak apa, dia terus naik. Lulus lagi 2 hari. Pelajar baiknya hargailah anak sementara. Dia kata, kenapa pelajar berulang ni? Rupa-rupanya dia cerita, saya ada 9 orang anak, Ustaz. Pergi berkelah, anak saya accident, 2 mati on the spot atas jalan raya. Saya tension Ustaz. Rupanya kita tak faham dia punya masalah. Akhirnya saya tahu dah, oh dia kalau ada masalah, sebut anak. Kalau dia mesyuarat kan, dia meletih kan, kita ada anak, dia pun tahu dah, kalau dia buat apa, sebut anak. Dia tahu. Jadi kami pandai tackle. Dia meletih, dia marah, sebut anak. Dia mesti tahu nak. Rupa-rupanya bila kita tackle dia berubah 360 atau 80 pusing. Berubah, akhirnya jadi baik. Enggak. Cikgu-cikgu bakal suka pula. Ketika dia nak paskat hari terakhir, dia nak meninggalkan sekolah untuk pencen, penolong kanan buat mesyuarat. Puan Hajah nak berhenti dah, esok dah. Siapa nak jadi pengurusi majlis? Cikgu ni angkat tangan. Siapa nak baca doa? Saya. Masa dia paskat, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua yang sangat baik, Ya Allah. Walaupun mulutnya celupar, Ya Allah. Dalam doa hentam lagi tu bukan. Tapi Ya Allah, jadikan apa yang dia buat di sekolah ini, Ya Allah, amalan soleh dia, Ya Allah. Ampun dosa dia, Ya Allah. Menangis tuan-tuan. Dia menangis, cikgu-cikgu menangis, termasuk cleaner. Cleaner apa menangis? Tengok psikologi kita buat. Kita tanyalah bos-bos yang ada ni, kalau lah esok kita pencen, kawan-kawan kita menangis tak? Ataupun dia duduk belakang, Alhamdulillah, belah dah. Something wrong dengan kita sebab kita tak faham orang di bawah kita. Potensi kan yang ada pada diri orang bawah kita, hebat diri kita. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, kita ni kalau tak nampak macam tu, tak tahu. Dan bos-bos ni sebenarnya, bila jadi bos, kita kena hormatlah apa yang berlaku. Sebab dia bos. Saya pernah lah tuan-tuan, di satu, dulu saya kaunselor kan, di hospital. Ada orang bagi tahu, ada seorang doktor ni, dia pengarah. Dia datang ke hospital tu, orang tak kenal dia. Dia naik estima, parking dekat tu, tempat pengarah. Tayar dia pancit. Orang tak kenal dia buka sendiri. Kan? Orang pun tak tahu dia. Baru nak daftar, dia letakkan cover tu, kemudian dia letakkan nut di atas tu. Tengah dia buka tu, dia tersentuh. Nut tadi cover jatuh dalam longkang. Kemudian skru tadi, nut tadi dibawa oleh air. Dia duduk cari, nak pasang, tak boleh. Macam mana nak pasang ni? Dah siap pasang, tak boleh. Tiba-tiba datang seorang pakcik. Cik, buat apa tu? Saya cari nut jatuh dalam longkang. Ada tak? Tak jumpa. Cik, kenapa tak pakai otak? Cuba tengok. Ada orang tegur ni, seorang pengarah yang hebat. Pengarah tak pakai otak macam mana? Cik, setiap tayar ada 4 skru. 4 skru dah hilang. Encik ambil satu sini, satu sini, satu sini, 3 skru. Encik pasanglah dulu. Jadi encik boleh bawa, pasang dekat kedai. Dalam hati, hebat pakcik. Pakcik kerja mana? Saya tu rupa-rupanya pesakit sekretari. Orang gila tegur pengarah. Menunjukkan apa? Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Hebat ni Tibet marah ni kerana apa? Bukan satu individu, tapi semua yang bekerjasama. Jangan dengki. Kalau orang ada naik pangkat, itu rezeki dia. Satu hari kita punya. Ini kita ni orang Melayu ni susah. Orang Melayu kan? Suka dengki. Bang, jangan dengki bang. Kalau dia nak pangkat, itu rezeki dia. Satu hari kita. Yang penting berkat. Faham tak? Berkat. Ada orang gaji 1,200, tapi dia cukup. Tu nama berkat. Ada orang gaji 4,000, tak cukup. Tak ada keberkatan. Sebab tu bila kita faham diri kita, kita ni datang daripada mana, kemudian Allah jadikan daripada Hawa itu, orang perempuan ni, kemudian bercantum menjadi anak-anak kita. Kita semua ada anak-anak. Tuan-tuan kena ingat, bila ada anak, jangan buat tak ketahuan kepada ibu dan ayah kita. Anak kita akan balas. Balas cash dunia ni. Tuan-tuan, saya ingat saya duduk universiti, saya UPN. Siapa UPN tahulah, kolej kedua. 2 bulan aja duduk dalam tu kena teracak. Suka lawan orang. Dia jadi suka lawan orang. Orang tak betul, saya hentam dia. Berani dulu, daripada dulu ni. Masa tu geng saya kebanyakan dah jadi datuk-datuk, pengarah-pengarah, pengarah perhutanan, pengarah
pengarah perhutanan Selangor, pengarah perhutanan, sebab saya diploma perhutanan setahun aja, lepas tu promote, ambil ijazah. Jadi ramai sekarang jadi pengarah semua, termasuk dengan pengarah veteriner Melaka, kawan-kawan semua tu, semua pengarah-pengarah dah. Jadi hebat-hebat. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, ketika duduk di UPM ni, saya nak cerita apa tu saya lupa dah. Apa yang berlaku macam ni? Hidup kita ni memerlukan orang, memerlukan kawan-kawan. Kami ada grup UPM. Grup-grup ni kadang-kadang hentam, kadang-kadang tak suka, kadang-kadang, tapi bila berjumpa boleh ambil gambar seronok. Sebab apa? Sebab saling memerlukan. Kalau mati tuan-tuan, semua grup ni akan turun sekali. Macam petang ni saya akan jumpa semua pengarah-pengarah di kafe saya di Taman Medan. Jumpa kawan-kawan ni, semua pengarah-pengarah, datuk-datuk, termasuk, ingat tak? Net Chancellor Universiti Sabah, Datuk Dr. Taufik Yap. Tuan-tuan pernah kenal? Tak kenal? Tu satu rumah kan saya. Ada seorang pengarah tu, Allah, pengarah perhutanan, jangan sebut di mana, duduk satu rumah dengan saya, spender tak pernah basuh. Tak payah sebut tuan-tuan. Tapi hari bulan Ramadan 2 tahun lepas dia jemput saya, Ustaz, main ceramah. Saya pun pergilah jabatannya, dia duduk sebelah. Dia kata, bukan spender tak pernah basuh. Bukan saja spender tak pernah basuh, tak pernah pakai. Spender dia basuh macam mana? Dia rendam, dia bubuh fat, sabun fat tu. Sampai 2 minggu, tak payah gosok lah, pegang tu, tutup. Alhamdulillah, 2 bulan keput. Jumpa dia, spender nak pakai? Dia cakap, janganlah, pakai lah. Dulu tak pernah pakai. Kata betul tak? Dahsyat dia tak dahsyat, spender saya pun dia ambil. Sampai macam, loh pengarah tuan-tuan. Hebat tau, saya nak bagi tahu. Kita faham dia, alhamdulillah, duduk satu rumah, tapi dia tak pernah berkira dalam makan. Sebab tu tuan-tuan, dalam kerjasama ni, duduk dalam satu pejabat, ada kalangan kita nampak buruk lah. Sebenarnya ada kalangan kita ada baik. Kadang-kadang dia beli makan kat kita, kadang-kadang dia tolong ganti kerja kita, kadang-kadang dia tolong pasikat kat kita. Jangan kebuka. Sebab tu kawan-kawan kita ni, Allahu Akbar, saling memerlukan. Kalau kerjasama ni antara kita hebat, jabatan yang akan hebat. Hebat tuan-tuan. Dan alhamdulillah, saya beritahu, bila kita ni duduk ada kerjasama, ada duduk tolak ansur, alhamdulillah, kita boleh hidup dalam keadaan aman. Sebab orang Melayu ni, saya sebut, dia suka dengki. Bila dengki, Allah, masalah gila dalam pejabat. Kadang-kadang dia tengok, kalau naik pangkat dia, kalau naik pangkat dia, tak ada orang lain. Tak apa, jangan susah hati. Satu hari kita akan naik pangkat, satu hari kita akan duduk di atas juga. Tuan-tuan, jangan susah hati. Yang penting, apa yang kita buat itu ada keberkatan. Bagaimana yang kata berkat tu? Ini nak masuk. Berkat ni sikit, tapi banyak. Nampak tak cukup, tapi cukup. Dan saya nak beritahu berkat, sebab tu tuan-tuan kena ingat. Tadi saya sebut pasal anak tadi tu. Ingat tak? Kan? Bila kita ada anak, mak ayah, jangan lupa, apa yang kita buat, anak akan tengok. Kita buat cash dekat mak ayah kita, anak kita akan balas. Saya duduk universiti, tuan-tuan, kan? Saya duduk nak periksa esok. Mak saya di rumah, mak saya tak pandai cakap orang putih, ayah saya tak pandai. Saya bawa bahasa Inggeris, ayah ni apa dia ni? Ayah saya tahu 3 ya. Yes, no, alright. Yang tu lah. Saya dapat dulu penilaian darjah 5 subjek, tak dapat apa. Part A, 1 E. E for English. Fail tuan, sebab tak tahu bahasa Inggeris. Tapi saya cukup hormat orang tua saya. Cukup hormat. Duduk universiti, esok nak periksa, malam telefon. Pakai telefon tu, telefon yang biasa tu kan. Mak, esok nak periksa. Mak saya orang Siam. Ada apa dek-dek? Oi. Dek-dek ni budak-budak. Orang utara tahu lah kalau bahasa Siam. Dek-dek ni budak-budak. Kin namron, minum kopi. Dek-dek, nak betul dek-dek. Dek-dek tu udah. Mak tolong. Ada apa dek-dek? Oi. Dia akan panjang belakang sebab mat Arif di sukun. Ada apa dek-dek? Oi. Mak, esok nak periksa mak. Tolong doa. Mak saya doa dalam telefon. Ya Allah, bagilah anak aku boleh jawab. Saya pun letak telefon. Terima kasih mak. Esok masuk bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul?
Sebab mak saya doa boleh jawab tak? Memang boleh jawab. Rupanya dah betul tuan-tuan. Sepatutnya mak saya doa boleh jawab dan betul. Baru betul. Sebab apa? Doa mak mustajab. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, Allah janjikan anak-anak kita, dia akan tengok kita. Tuan-tuan nak berkat, ada sikit bagi kat mak gaji tuan-tuan tu. Kalau ada 200, bagilah kat mak. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tak percaya, tuan-tuan buat. Saya setiap dulu, tuan-tuan, 25 ataupun 26, saya akan pergi rumah mak, tak pernah miss. Tak pernah miss. 200 dulu. Sekarang ni banyak sikit lah, tapi mak pun dah tak ada dah. Tinggal ayah lah. Tapi saya tak pernah miss. 25-26 dapat gaji pergi rumah mak tu. Mak nak. Pernah satu hari, tuan-tuan, gaji masuk lewat. Bukan masuk lewat, masuk awal. Kan, hari raya kan, masuk dulu. Allahu Akbar, 25 nak pergi. Nak bagi apa, duit tak ada. Tapi saya pergi juga. Dalam dompet saya ada 200 ya, itu keberkatan. Saya ambil duit tu, yang tu yang ada pun. Nak balik, mak nak. Dia ambil, ni tak ada duit ni. Dia tak ada duit lah. Ada mak. Mulut ada, dalam hati tak ada apa mak. Yang tu yang ada. Kan? Dalam hati ni. Tapi mulut ada. Mak ambil lah. Belanja apa-apa. Ambil lah mak. Tak ada duit ni. Ada. Mak tolong doa cek. Orang tahu cek lah. Cek tu saya. Mak tolong doa cek. InsyaAllah murah rezeki. Terus dia doa, ya Allah bagilah anakku murah rezeki saya, amin. Ingat dia nak bagi, rupanya dia ambil juga tuan-tuan. Dia pun tengok. Rupa-rupanya ingat, kita bagi kat mak, rezeki kita berkat. Berkat macam mana? 4 jam orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh datang rumah saya? Dia tempat saya. Kata apa? Ustaz ganti Ustaz. Masjid kami ni, Datuk Dr. Harudin tak boleh datang. Tu? Ustaz tolong ganti. Saya jauh ni, tak apa Ustaz, boleh lah. Saya pun naik kereta daripada Penang ke Teluk Intan. Sampai-sampai di sana, saya ganti Datuk Dr. Harudin, rupanya forum. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak tahu. Jangan tanya abang. Ni, ketak ni. Tak percaya tuan-tuan try lah. Kalau kita tuan-tuan tak prepare, suruh ceramah, jangan tanya. Tali ni, mikrofon ni dia nampak macam ketul batu yang dipegang. Tuan-tuan nampak macam harimau yang nak diterkam. Menggigil saya. Sebab apa? Saya jenis lawak. Dr. Zulkifli dah lawak dah. Kita tengah bersyukur. Tuan-tuan panggil 4.30 boleh lena sampai aku tidur. Lepas rakam mampu apa. Tapi dia ilmu banyak kan. Tapi dia macam tu lah, dia macam tu. Dan Abu Hassan Din, mana lawak? Tak percaya, try forum dengan dia. Silap, dia hantam terus. Kan, saya jenis lawak. Jadi saya pun, tak boleh lawak lah. Panel pertama, saya pun macam pensyarah universiti. Fakta pertama. Fakta kedua. Semua fakta. Fakta ketiga. Semua fakta. Semua fakta lah. Datuk Dr. Zulkifli dengar-dengar hangut. Datuk Abu Hassan, lagi hangut. Ni saya bagi fakta macam-macam kat tuan-tuan dekat sejam lah. Tuan-tuan dengar, hangguk pun tidak. Berlagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi kan. Hangguk lah sikit. Sebab saya psikologi tuan-tuan. Kalau kita ceramah, bagi reaction. Tak percaya tuan-tuan duduk di depan. Saya duduk depan tu. Tuan-tuan ceramah tengok gini. Jam tuan-tuan, balik dia tu lah. Tak percaya try. Sebab tu kita ni kena ada psikologi juga. Bila orang cakap, hangguk je. Tak betul pun tak apa. Bagi dia tu semangat ni. Yang tak tahan dia boleh buat kuat tu. Aku tak tahan. Jam tuan-tuan. Macam tu lah dengan anak kita. Kalau kita cakap, anak tak bagi tumpuan, tension lah. Macam tu kalau anak cakap, bagi tumpuan. Dengar dulu. Kan? Ni Allah Akbar, saya buat lawak. Dia orang gelap. Dia orang ni hangguk lah. Bagi round kedua, saya buat lawak lah. Nampak dah boleh makan kan? Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelap. Gelap macam bakal jenazah. Datuk Abu Hassan gelap. Dia tahu dia boleh makan kan? Habis forum, nak balik, Dr. Zulkifli jumpa. Ustaz, nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat, aku tak mau forum. Tension betul. Jangan tension kita. Sebab tu kalau saya forum, saya akan bagi siapa saya nak. Jangan tuan-tuan silap orang tak masuk geng. Dulu pernah saya sebut nama tenang. Wan Suruh Bani Leman. Terus dengar.
Saya forum dengan dia. Dia hantam saya atas fetis. Ni apa ni tu buat lawak-lawak? Saya pun ini forum apa? Tuan-tuan. Sebab tu forum saya akan pilih. Kalau tak sesuai, saya tak akan ambil. Azhar Hidro, dia tak nak forum dengan saya. Dia tak nak. Sebab apa? Sebab suara saya tinggi. Tak ngam. Dia kata tak boleh orang ustaz. Tak boleh. Sebab dia tenggelam. Aku timur tuan-tuan. Ustaz asli tu okey. Sebab apa? Geng-geng. Samsul debat. Sebab kita ada kolaborasi. Kita dengar. Bagi yang lain, contohnya Ustaz pernah, Ustaz Imran Bollywood ni kan. Dia nak forum dengan saya. Saya kata Ustaz tak ngam. Forum sekali memang tak ngam. Dia hendak dia buat aku jam lah. Tak macam mana. Semua tak pandai. Tapi habis-habis forum, dia orang bagi satu sampul. Saya pun ambil sampul tu balik lah. Sampai-sampai 4 pagi letak atas meja, pergi sekolah lah hari Senin. Saya bagi kat mak 200. Dalam sampul tu saya tak tengok. Hari Senin tu pengetua berucap. Lepas berucap, biasalah kita pergi kantin dulu makan. Mama, mi goreng satu. Mama pun tumis lah. Tengah tumis baru teringat, duit mana ada? Dah bagi kat mak 200. Sampul tinggal di rumah. Mama cancel. Kenapa Ustaz dah tumis? Saya hari ni Senin, saya puasa. Puasa apa duit tak ada? Habis pukul 2.30 balik. Cari sampul lah. Bagi kat mak 200, 4 jam orang telefon, orang balas. Allah balas cash. Dalam sampul dah berapa? 4,000. Petang ni jangan 4,000 lah, agak-agak patut lah. Saya kerugi pandai. Tapi kalau lebih pun bagus juga. Nak bagi kita tengok. Bagi kat mak tak rugi, keberkatan. Dan mak saya katalah apa pun, saya tak pernah melawan. Berkat hidup saya, tak pernah melawan. Katalah, dia belentirkan. Ayah rambut aja. Sehingga akan saya cerita sikit lah dalam YouTube. Saya cerita mak saya ni mati hari Jumaat. Ketika saya nak bertolak ni, esok nak bertolak, mak saya nazak tuan. Saya jumpa ayah ni nak pergi haji ni, nak bawa jemaah 26 orang. Macam mana mak nak larat ni? Dia kata apa? Pergilah Ferry, aku tengok mak kamu. Saya kata mak ni tak ada harapan dah. Pergi Ferry, dia kata. Dia kata piar Ferry, aku tengok lah. Saya pun bisik ke ayah tengoklah kalau mak mati, bawah tilam saya tu ada duit. Gunakan duit ni. Saya jarang simpan dekat bank. Banyak bawah tilam. Jadi kalau tuan-tuan pergi rumah saya, carilah di bawah tilam. Kita letak bawah tilam senang nak urus kan. Saya bertolak di hati tak minta bawa jemaah. Sampai 2 hari wukuf. Rupa-rupanya doa mustajab. Ketika masuk waktu Zuhur, saya dah doa dengan jemaah. Saya panggil isteri saya, Joyang. Isteri saya panggil Yang. Oh, Yang lah. Bulu dengar. Yang jom kita pergi doa. Pergi satu tempat dekat Padang Arafah. Saya pun doa, Ya Allah, ampun dosaku. Tuan-tuan, nak mustajab doa, minta ampun dosaku. Kemudian minta yang lain. Ampun dosaku ya Allah, isteriku ya Allah, anak-anakku ya Allah, ibu dan ayahku ya Allah. Ya Allah, kalau dah mak aku nak mati ya Allah, bagi mati depan aku ya Allah. Itu saya doa. Bagi mati depan aku. Habis menangis tuan-tuan, saya pun bawa jemaah pergi terus ke Muzdalifah, balik ke Mekah. Rupa-rupanya tuan-tuan, mak saya kritikal sangat-sangat. Memang tak ada harapan. Sampai di Mekah tuan-tuan, selesai dah buat tahalusan ni, ayah telefon, mak sihat. Daripada doa Arafah, mak sihat. Dalam hati alhamdulillah. Dia kata mak dah boleh keluar dari hospital. Mak saya balik tuan-tuan, balik buat kari kepala ikan seludu. Dia masak, ni abang saya, adik-adik saya semua makan petang tu. Pukul 12 lah, pukul 12.30 tu makan. Termasuk ayah saya. Rupanya kari ikan itulah kari ikan yang terakhir. Sedap, ayah saya sedap. Ni lepas rakam buat video live. Sedapnya mak hang masak. Ayah saya makan, saya tengok seronoknya. Doa aku mustajab, ya Allah, mak aku sihat. Rupanya 4.30 mak saya kritikal semula. Terus dibawa ke KPJ. Bila bawa, nazak terus 4 hari tak cakap. Gharwarah. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, gharwarah ni maksudnya roh nak keluar je. Kalau tuan-tuan dengar lagi sebelah ada bunyi gharwarah lagi. Dekat-dekat dah roh nak keluar. Saya psikologi pandai tu. Kalau tak bunyi lagi tak apa tu.
Duduk situ kan. Ayah telefon, Khairi, habis dah pergi haji. Selesai dah ayah, balik, mak duduk tunggu. Nak balik tak balik tuan-tuan? Jamaah duduk ni nak habis lagi. Saya jumpa jamaah-jamaah, macam mana ni? Mak saya kritikal. Ustaz balik dah ustaz, tak apa. Saya pun ambil tiket tuan-tuan, tambahan. Pergi dekat Madinatul Hujaz. Naik satu bas tu, saya dengan isteri saya. Tebak, flight tambahan. Sampai-sampai, orang tak ramai. Duduk tuan-tuan. Telefon tak boleh buka lah. Dalam hati apa? Mak aku tak ada dah. Kalau aku buka nanti. Kritikal, 4 hari lah. Sampai-sampai ke lain, nak buka tak buka? Nak buka tak buka? Isteri saya kata, bang, buka bang. Mak tak ada dah. Buka bang, reda bang. Saya pun buka. Buka-buka, tak ada mesej. Saya pun ambil teksi tu, terus balik. Saya bagi tahu teksi tu, bawa lalu, mak saya kritikal. Dia kata 1.4 kena saman, saya bayar. Dia tak ada terus. Sampai-sampai di KPJ. Ayah saya duduk tunggu dah. Saya sampai-sampai saya peluk, saya cium tangan ayah. Ayah, mak macam mana? Duk tunggu kamu, dia kata. Saya pun lari, mak saya nazak 4 hari dah. Tak dengar apa dah. Saya pegang, saya cium tangan mak, saya bisik kat telinga. Mak, Khairi sampai dah. Tiba-tiba mak saya buka mata. 4 hari tak sedar. Balik dah lah. Bukan duduk Mekah lah. Balik dah mak. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Loh, aku ingat hari Jumaat. Aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, Allah sebab ya. Dia kata dia nak mati hari Jumaat. Saya kata, mak dah, mak sihat mak. Saya doa kat mak, mak sihat. 4 hari tak tegar, tak dengar apa, tak sedar. Saya tegur dia sedar. Petang tu tuan-tuan, ringkas cerita lah, mak saya kritikal. Kritikal, doktor panggil. Mak, kepada ni sebut nama, tak ada harapan, dia kata. Kalau tak boleh buat apa dah. Pukul 10 tuan-tuan, lebih kurang macam tu, mak saya disahkan meninggal hari Khamis. Terkejut kami, menangis semua ni. Dia nampak apa kak? Dia nampak kita nak raya dah ni. Selalunya bila balik hari raya, mak saya akan simpan rendang ni. Rendang tu dah tak ada dah. Dia nampak tak? Dia nampak, aku balik nanti, mak aku akan tunggu aku setiap kali balik depan pintu. Aku balik, dia tunggu aku lah. Bila aku balik tunggu tu tak ada dah. Dia nampak, semua menangis tuan. Ayah saya pun menangis. Ayah saya jangan menangis. Ayah, betul lah ayah, mak tak ada. Rupa-rupa lepas setengah jam, doktor datang. Hajah Ramlah masih bernyawa, bernapas. Dia orang buat kan CPR kan. Rupanya bila CPR patah habis semua ni. Tulang ni patah semua, tulang selangkau ni. Jadi mak saya sedar semula. Kami lari tuan-tuan masuk dalam ICU tu, pergi tengok mak bernyawa, bernapas. Saya cium pipi dan itulah ciuman yang paling sedap ketika saya cium pipi mak saya. Allahu Akbar. Cium tu rasa puasnya. Mak aku masih hidup. Bisik nak tengok. Mak, maafkan cik mak. Diorang dia menangis semua. Tuan-tuan, doktor kata apa? Nanti doktor ni bagus orang Islam. Kita tunggulah. Makcik ni tak ada harapan. Kami tunggu. Cucu-cucu ada 25 orang. Semua hafal Quran. Anak-anak semua ustaz. Duduk. Kami baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila habis, sambung satu surah. Sambung. Sampai 4.36 pagi Jumaat. Mak saya kritikal lah. Jantung tu daripada 76 tinggal 50 lebih lah. Semua makan nanti dah, memang tak ada harapan dah. Doktor pun tak tahu lah. Jadi saya pun panggil ayah. Mak dah tak tahan, tak larat dah. Ayah saya bisik kat telinga, La ilaha illallah. 4.37, mak saya memandang ke langit. Mak saya meninggal pada pagi Jumaat. Seperti mana dia minta. Dia mati tuan. Bila mati tuan-tuan, kami anak-anak angkat jenazah mak. Kami mandikan jenazah mak kami. Kami letak tangan semua. Letak jenazah mak. Saya ambil air, saya siram mak saya. Ketika siram, saya kata apa? Ya Allah, kau jadikan air yang kena tubuh mak aku ni jatuh ke bawah, kau gugurkan dosa mak aku, ya Allah. Menangis ustazah yang disuruh untuk mandi tu. Menangis, semua menangis, termasuk ustazah. Itu namanya berkat tuan-tuan. Boleh mandi jenazah mak kita. Boleh doa, ini keberkatan yang kita nak. Tuan-tuan cari berkat ini, anak tuan-tuan akan berkat. Allah Akbar. Bila mandi tuan-tuan dah kapal, saya pun angkat jenazah dengan abang-abang adik saya letak. Ayah, semayang jenazah mak.
Dia pun angkat takbir, berinang air mata dia. Ketika dia doa, dia kata apa? Ya Allah, aku redha, ya Allah, isteriku ini, ya Allah. Kena tanya kakak, ada tak? Kalau kita mati, suami dah doa tadi. Kita boleh doa, mampu dah doa. Dia sebut tu, aku redha isteri aku ni, ya Allah. Kami syurga, tuan-tuan. Ustazah tu datang jumpa saya, Ustaz, kami 30 tahun dah mandi jenazah, tak pernah jumpa lagi anak dan cucu mandi jenazah mak dia, tok dia macam ni. Tuan-tuan, mak saya nak mati, nak pergi ke bumi pada hari Jumaat. Rupanya balik tuan-tuan sampai-sampai dia kata apa? Sebelum dia meninggal, jangan ke bumi selepas Zuhur, selepas Asar, dah masuk hari Sabtu dia kata. Kalau aku boleh sebelum Asar. Sampai-sampai jenazah di rumah tuan-tuan, kami pun siap sembahyang sekali lagi, bawa ke kubur, masuk saja dalam liang, tutup jenazah mak dengan azan Asar. Tutup dah semua, saya pun baca talqin. Tuan-tuan tengok dalam YouTube saya baca, menangis tuan-tuan. Rasa ya Allah puasnya aku mengendalikan jenazah mak aku. Saya dah tanya lah abang kakak, kalau mak kita mati agak-agak kita boleh buat. Kalau tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan lah anak yang berkat. Tuan-tuan lah anak yang paling hebat. Bukan jawatan tuan-tuan, tuan-tuan lah paling hebat. Kerana apa? Mengurus jenazah mak kita. Dan ingat, alhamdulillah ayah saya masih hidup 82. Dia tak pernah menangis. Hari kedua ayah saya tu, hari pertama menangis, hari kedua dia meraung, tuan-tuan, menangis dia teringat mak. Saya kata, ayah, jom kita pergi makan. Aku teringat mak hang, dia kata. Dia tak apalah, minggu depan kita pergi ke Mesir. Saya bawa ayah saya pergi Mesir. Balik-balik tuan-tuan, dia jadi lupa sikit dah. Dia pergi mengajar. Ada anak murid dia berkenan dengan dia. Tulis surat dekat saya. Ustaz, tolonglah meminang bapa Ustaz. Saya suka ke bapa Ustaz, umur 56. Dia berkenan dengan ayah saya 82. Aku dia tak berkenan. Saya kata tak apalah. Dia bagi gambar dalam tu. Saya pun hari raya kedua tu kan, saya pergi jumpa ayah. Ayah saya garang. Dia kata apa? Ada orang perempuan ni anak murid ayah berkenan. Aku tak mau. Ayah saya menggarang tu. Saya kata boleh lah, ni dia bagi gambar. Nak tengok tak? Tak mau. Lawa ayah. Tak mau. Lipat. Tak apa pula balik. 3 hari dia main ketuk rumah. Hairi, ada apa? Gambar ada gambar. Dia boleh pakai dia motor ni. Oh lagi macam tu lah. Tapi tuan-tuan ingat, hormat mak, hormat ayah itu keberkatan dalam hidup tuan-tuan. Anak apa hormat tuan-tuan. Saya masih ada ayah. Ayah saya garang tu cerita lain itu. Garang tunggu. Sebab tu saya pun suara yang garang, tapi hati ada taman. Saya senang menangis tuan-tuan. Ada orang kata berlakon tak berlakon tak tahu lah. Siapa yang pernah duduk dengan diri saya, dia tahu lah macam mana hidup kita. Kan? Ayah saya garang, tapi dia ada taman. Saya cerita dalam itu kan. Ayah saya ni kalau benda tu tak betul, siap. Saya ingatlah saya cerita dalam itu. Saya dulu masuk umur 11 tahun. Saya pandai berenang tuan-tuan. Sebab rumah saya kalau tuan pergi kat mak tapi saya ada sungai. Sungai itulah tempat saya berenang. Terjun dulu. Kira ada banyak pokok jawi. Kami duduk atas pokok jawi terjun. Umur 11 tahun. Saya bagi tahu kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Dia orang kata nak mandi sungai apa? Kami kan pandai berenang, 30 orang. Tak apa, tak pandai berenang. Aku boleh berenang. Kalau hampa lemah, aku selamat. Apa maksud dia? Maksudnya kalau hampa lemah, aku yang selamat. Hampa mati ya. Tapi dia baru ingat, oh tak apa-apa. Kalau lemah, Ustaz, saya tolong selamat dah. Selamat apa 30 orang? Dia kata, jom kita pergi mandi. Mandi ya. Mandi masa tu 11 tahun. Mana pakai swimming terang. Swimming without terang. Mandi teranjang lah. Ya, mandi bogel lah. Umur 11 tahun. Tak bersunat lagi masa tu. Saya ingat zaman saya bersunat umur 15 tahun. Duduk atas batang pisang tu Haji. Kira Tok Mudin pun terkejut. Mana satu batang pisang ni? Nampak petang-petang berapa. Umur 15 baru bersunat. Umur 11 tahun mandi telanjang. Duduk atas tu, atas pokok jawi. Yang kawan saya tak pandai berenang, dia turun perlahan-lahan. Saya duduk di atas tu, saya terjun. Tum, pusing tu, sok-sok. Macam pandai lela, renong. Bila pusing tu agak-agak apa yang pusing? Kakak jangan lu bayang kau lain. Belu tu kau ni. Kau pusing. Tum. Bila tum tu angkat kepala, kawan-kawan saya turun. Ayah dekat sini dah. Dia orang main nak tangkap saya. Dia kata tangkap. Dia orang nak tangkap, saya selam. Saya belum berenang macam ikan sepat. Duduk di belakang. Oi! Ada belakang pula. Pusing pula. Dia orang tak pandai berenang, jalan je. Dia orang nak tangkap pula, saya selam. Bila saya selam kali kedua, yang 30 orang nak tangkap saya, semua selam.
Dalam hati saya, kenapa ada orang senang? Dia orang tak pandai berenang. Lemah, susah tu. Saya pun angkat kepala, bagi paras air kan. Kenapa ada orang tak selam? Bapak saya duduk tunggu di atas lah. Duduk tunggu dengan wayar telefon tu. Wayar besar tu dah. Dia letak di belakang. Khairi, naik! Apa maksud dia? Khairi, naik! Maksud dia naik, kena, hang tak naik, aku turun, hang kena. Dua-dua kena. Kalau dia kata naik lah, maksud dia apa? Naik tak kena lah. Kalau tak naik, aku turun, hang kena. Ini dia kata, Khairi, naik! Naik maksud dia, hang naik pun kena, hang tak naik, aku turun, hang kena. Dua-dua kena. Jadi saya pun naik lah, kawan-kawan ni tuan-tuan, mandi, swimming without trunk. Naik-naik, baju tak ambil dah, lari tuan-tuan, balik. Saya naik-naik, tunggu lah. Dia lipat wayar telefon dua tu, dia bagi. Swimming without trunk kau. Baju apa tak pakai. Kena punggung tu, BOOM! Wayar lipat tu. Maksudnya dia bagi satu lekat dua. Macam kopi 2 in 1. Pam! 2. Ayah! Pam! 4. Ayah! Pam! 6. Punggung ni tak ada kulit dah. Ayah! Balik! Dia kata. Lari balik. Jangan tanya macam penguin dia balik. Sakit jangan tanya. Berdenyut ni. Bukan kemut. Berdenyut. Mak! Awak! Ayah tiba. Berapa ada baju? 3. Mai aku tambah 2. Cuba tengok mak dulu. Kena 3 tambah 2. Nak jadi 5. Mak sekarang kena cubit sikit lah. Report lawyer saman cikgu. Betul tak? Mana anak kita nak jadi manusia? Ni, kena 3. Mai aku tambah 2. Nak bagi jadi 5. Tu yang jadi manusia. Mak, sakit mak. Mayang belum? Rupanya saya kena hutan. Bukan kerana mandi sungai. Kerana tak semayang asal. Tu yang saya kena. Mak tak semayang. Semayang dia tak. Semayang nak rokok tak boleh barang kakak. Ni air bisa keluar ni. Pakai kain. Melekat. Bila rokok melekat. Bila nak bangun dia pra-pra. Oh sakit oh. Apa gelap apa. Bagi orang yang telefon lah. Sakit bang. Siapa pernah kena tahu lah. Sakit. Wayar telefon. Dalam tu ada kupram tak tak? Habis-habis semayang asar, mayang maghrib, pakai duduk lah, tak boleh nampak apa lah. Habis-habis biasalah, bila kena hutan, kena pukul, siapa yang pujuk? Ayah ke mak? Mak. Sebab tu saya bila sebut mak, mak tu dah tak ada dalam diri saya dah. Kita kena ingat, itulah keberkatan yang paling hebat dalam hidup saya. Tak ada dah tuan-tuan. Saya nak cari pun tak ada dah. Siapa yang ada mak cari keberkatan ini. Hebat tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan. Sebab tu mak panggil lah, Khairi, ya, makan. Tak mau. Sakit tak? Mau protes lah. Ni nasi sedang, tak mau. Main mak suap, tak mau. Dalam tak mau duduk sebelah mak. Tak mau dia suap, aku makan. Tak mau dia suap, aku makan. Habis tak mau, 3 pinggan letak. Habis dia kata apa? Pergi sembahyang Aisyah. Lepas sembahyang Aisyah masuk tidur. Kita pun lepas sembahyang Aisyah masuk. Nak tidur melentang kau, tak boleh kau. Berdenyut ni. Wayar telefon. Bukan kemut, berdenyut. Dia beda. Jadi macam mana? Abang, saya tidur menerak. Kain tak boleh gulung. Saya letak aja. Letak atas belakang tu. Biar menerak. Jangan tanya berdenyut sakit. Jangan tanya. Siapa pernah kena tahu lah. Tapi kena itulah yang membentuk saya. Rupa-rupanya tuan-tuan, pukul 11 malam, orang yang hutan saya tu tolak pintu. Dia masuk senyap-nyap, dia pegang sebotol. Sebotol minyak. Dia pergi duduk sebelah saya, dia ingat saya lena. Saya tak lena tuan-tuan, tahan sakit ni. Dia selak kain tu, nampak punggung saya. Tak ada kulit lah. Dia pencelup dalam minyak tu, dia sapu. Ketika dia duduk sapu tu, dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Kau pernah buat tak? Pukul tak? Anak kita, masa mana kita akan selesai? Masa dia tidur, betul tak? Abang jangan bohong, kita hutan, anak kita pukul. Masa mana sayu? Masa dia tidur, tuan-tuan, sayu tengok. Dia sapu, tuan-tuan, dekat tu. Yang luka tu, dia kata apa? Aku buat zalim ke anak aku. Menangis dia dalam hati. Saya ni, oh hang balun ku, hang bayar ni. Yang aku ni sakit, tak kira dah kan? Rupanya lepas dia sapu, tuan-tuan, dia tutup, dia berdiri, dia angkat takbir. Allahu Akbar, terus dia sujud. Ketika sujud, dia doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan
isteri aku dan anakku berjejuk mata, ya Allah, jadikan anakku seorang pemimpin. Rupanya kerana doa ayah saya 11 tahun masuk umur saya, sekarang saya jadi manusia. Sebab tu wahai abang-abang kakak, nak berkat jangan lupa mak ayah kita, berkat hidup kita. Nak kereta tak kerti, inilah pintu nak masuk syurga paling senang. Tapi ada tak di kalangan kita yang mak ayah dia dah bergaduh? Ada. Jangan bang, itu pintu keberkatan. Anak saya ada 6 orang. Alhamdulillah, apa saya buat ke ayah, mak ayah, semua dia ikut. Nak keluar rumah, cium tangan, cium dulu pipi ni, cot. Sebab saya buat ke ayah saya. Ayah, dia nak pergi ceramah Melaka ni, cium tangan tu, cium dia, cot. Anak pun begitu juga, cium ayah, cium cot. Kadang-kadang aku pun lemah sebab ada 3 menantu, 2 mamak, tuan-tuan, bulu punya banyak. Dia main tu cocok, aku lemah lah belakang tepi ni. Tapi dia orang tengok apa yang saya buat dekat ayah mak saya, dia buat pada saya. Alhamdulillah, keberkatan dalam hidup. Berkat ni apa? Jiwa tenang, tuan-tuan. Itu berkat. Bukan duit banyak, bukan isteri cantik. Berkat ni tuan-tuan, isteri tak cantik, tapi tengok dia tenang. Itu satu kehebatan. Suami kita masa kahwin, okey tak? Slim. Naik tu motor, masa tu kereta tak ada, dua-dua dalam raga. Sekarang isteri kita macam mana? Belum break dia jatuh. Tapi abang bahagia dah. Bila bahagia, itulah berkat namanya. Saya ingatlah masa saya kahwin kan, masa tu muda lagi. Ni nak bawa isteri ni kereta polis apa? Seat X5 polish. Isteri duduk belakang. Bila traffic light, laju. Lampu merah. Buat dia tu. Bagi dia belakang. Syok tau. Tengok mereka pernah buat ni. Tapi tak apa isteri saya, alhamdulillah. Lah ni tuan-tuan dengan tanya, dekat 70 kilo lah tuan-tuan. Kan baru ni anak saya yang baru kahwin tu, semalam terpelemot kaki. Suami dia pegang dukung. Saya pun tengok, jealous aku. Anak-anak kata, ayah dukunglah mak ni. Alah hati aku mak, malam ni kalau aku dukung 80 kilo patah pinggang ni tuan. Tapi saya tetap bahagia. Sebab apa? Sebab bahagia itu bila kamu reda apa Tuhan bagi, maka dia akan rasa keberkatan. Reda lah isteri kita dulu gemuk, kurus sekarang gemuk, kita reda, bahagia. Suami kita dulu alhamdulillah tak mengandung, sekarang mengandung. Kakak reda tak? Bahagia kak, reda lah. Mengandung tak mana-mana. Sebab tu saya nak bagi tahu, isteri kita ni memang cakap banyak, itu biasa, lumrah. Ingat, wahai suami yang baik, jadi pendengar yang baik. Pendengar ya, saya kaunselor. Kaunselor bukan penyelesaian masalah tau. Tanya ustaz dia tahu. Kaunselor adalah pendengar yang baik. Bila orang datang jumpa 35 minit, dia yang kita akan dengar. Ustaz ni saya ada masalah, ustaz ni saya bergaduh dengan isteri saya. Kita jangan tanya apa. Ya. Ni macam mana nak buat ustaz? Ya. Ni kalau kita bergaduh ni, ya. Last kali dia buat macam mana? Kena saya kena baik-balik dengan suami saya kan? Ya, dia selesai ni. Itu kaunselor tuan-tuan. Bukan menyelesaikan masalah, pendengar je. Tapi kebanyakan suami susah mendengar. Betul tak? Anak kita bawa, ni ayah matematik. Tak tahu, tanya mak. Belum tengok lagi. Cuba pegang tengok dulu. Macam ni ya. Ayah dulu pun fail matematik. Tanya mak, dengar dulu. Bang, cuba abang jadi pendengar. Abang akan selesai macam-macam masalah. Pekerja, isteri abang, anak abang, orang jiran sebagainya. Pendengar tak? Ya, orang main masalah, dengar tak? Anak kita kadang. Kita jarang mendengar. Orang lelaki susah. Orang perempuan, sebab tu bila kita menangis, orang perempuan dia buat apa? Dia akan tutup mulut. Betul tak? Saya tengok tadi. Orang lelaki, sebab mata banyak dosa. Orang perempuan mulut banyak dosa. Tu tak di mana mampu dia tu. Sebab dia menangis tutup mulut. Orang lelaki, sebab mulut dia tak cakap banyak, mata dia tengok mata macam-macam ada. Sebab tu tuan-tuan dan kasih rahmati Allah, saya nak bagi tahu, kita cari keberkatan dalam hidup kita. Isteri kita, saya psikologi, saya mengkaji tentang suami isteri. Itu PhD saya. Isteri ni tuan-tuan, bila dia bercakap, kita dengar je. Dengar itu apa? Dengar. Bagi, anggap aja. Ni abang ni, tadi kita nak beli.
Abang ni kita ya baru 3 kali ya. Dekah dah. Tension kawan. Bagi dia cerita tu. Sebab apa? Dia akan luah perasaan. Bila dia tak boleh luah perasaan kepada suami dia, tu yang dia luah perasaan kepada orang lain. Kat ketua pejabat, kat rakan dia. Jadi kita akan tersisih. Sebab tu kakak cakaplah dengan suami, suruh dia dengar. Boleh tak? Jangan cakap lagi, masuk rumah lari dah. Tak apa kakak belentir banyak-banyak, tak apa. Sebab apa? Esok bila dia orang mati, kita tension tu. Bang, saya tahu lah, saya pernah dihantar ke Sudan 2 minggu tak apa lagi. Tiba-tiba datang surat, terus sambung 2 minggu lagi. Isteri tak ada. Aku tengok negro pun nampak putih. Tengok kucing jalan pun nampak seksi kan. Kewok. Jep tuan-tuan. Sebab tu cerita tuan-tuan. Cerita. Ada seorang ni dia terkilang. Dia balik isi dia belajar. Dia tuan-tuan lah balik isi belajar. Lumrah tuan-tuan. Seronok. Bila belajar dengar je seronok. Tapi bila dia tak ada tension tuan-tuan. Seronok dia dengar. Saya suka bersisa. Hari ni tak belajar. Siap kadang-kadang. Hari ni apa cakap? Loh, sunyi lah. Dia cakap tu seronok tuan-tuan. Benar dia balik kerja isi belajar. Dia pengang. Oh, belajar banyak. Dia gali lubang. Elok dah dalam lubang tu, dia bawa isteri dia. Belajar ni dia tolak dalam lubang. Alhamdulillah. Belajar tak ada. Apa yang tak ada lagi? Isteri dia tak ada. Isteri tak ada. Pening bang. Siapa yang dah kahwin? Siapa sini yang belum kahwin? Ada tak? Yang lelaki? Semua dah kahwin dah? Kahwin lagi nak mampu perempuan ada tak kahwin lagi? Aku je. Saya kampung saya ada 86 orang. Orang lelaki yang belum kahwin. Saya belum offer tuan-tuan. Macam-macam ada. Yang saya ingin ada. Dia duduk saya pada perkampungan tuan-tuan. Saya ingin macam-macam ada. Turun berlagak. Allah, bernafsu dia orang ni. Ustaz, kalau nak cari Ustaz, cari yang 36 ke bawah. Saya tengok dalam hati dia. Itu lah 36. Ada yang sanggup? Oh, nafsu tinggi tuan-tuan. Allah. Dia tolak, isteri tak ada. Bila seminggu, dia teringat. Dia bawa tali, dia masuk dalam tu. Telagah tadi. Ya, abang sayang ya. Sebab tu orang perempuan kalau dia beletih sebut ini. Ya, abang sayang ya. Lemah dia. Tuan-tuan dia marah kita cuba sebut. Ya, abang sayang ya. Pernah tak? Wahai isteri, pernah tak suami sebut macam ni? Tak doa dia kata. Dengar awal tak doa. Apa dengar orang utara. Orang utara bagus juga tuan-tuan. Saya pernah satu kampung pergi, ada pakcik tu. Ustaz, jangan balik lagi, minum dulu. Dia pun, okeylah pakcik. Dia pun, Put! Bini dia jawab, Put! Loh, itulah Put. Jadi saya tuan-tuan. Bini dia jawab, Put! Rupanya itulah TO maksud dia. Kalau kopi, dia panggil bini dan Put dia. Jawab, Put! Allah, itulah sayang. Sayang ni, kita dah tahu apa Tuhan lagi. Bahagia kita. Sebab tu, dia masuk tali. Dia tarik tali. Tarik tak ada. Dia mula ingat isteri dia. Masa isteri ada, hargailah. Tak ada esok, abang kan tahu kehilangan. Isteri yang kita ada sekarang tak akan sama dengan isteri baru. Try. Ustaz Zaidul kata, dia try lah tengok kalau baru. Ustaz Zaidul dia kahwin ada 4, 3 kan? 3 masuk 4, 3. Orang tanya ada, apa dia buat kahwin? Dia kata, aku nak cerita pengalaman dia. Bukan pasal itu, nak cerita pengalaman aku kahwin tu. Supaya apa aku baca, aku amal. Jadi saya tetap patuh, tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan. Menggerunkan. Dengan isteri saya mamak tuan-tuan. Jangan tanya. Apa nikah dengan mamak tahu? Balik. Aku ceramah, saya ceramah kat tuan-tuan. Balik dia ceramah saya. Saya pula dengar pula. Dia masuk tali, tak ada juga. Ya, abang sayang ya, peganglah tali ni dia tarik. Tak ada juga. Kali ketiga dia masuk. Ya, abang sayang ya, peganglah tali ni dia tarik. Tarik. Rupanya yang pegang bukan isteri dia. Satu lembaga hitam dia tarik naik. Rupanya yang naik tu ialah penunggu telaga tu. Dia pun terkejut. Mana isteri aku? Pasal apa hang naik? Turun lembaga tu kata. Dia cakap utara. Macam mana aku tak naik? Barunya ada seorang perempuan turun, dia boleh tiap. Aku nak duduk, aku tak boleh. Tengok, isteri boleh tiap.
hantu pun lari. Sebab tu abang, kalau isteri letak abang lari je. Kalau abang lari, abang keturunan hantu tadi lah. Jadi kita sabar aja, redalah kita bahagia. Itulah tuan-tuan kebahagiaan. Redha Tuhan bagi, kita akan dapat keberkatan. Sebab tu tuan-tuan dia kata, bila kita duduk dalam keberkatan ini, ingat, sikit akan jadi banyak. Gaji kita 1,500 cukup, itu berkah. Jangan kata, Allah Ustaz, saya gaji 5,000 baru cukup. 5,000 pun tak cukup. Sebab apa? Kita banyak, bagi 5,000, lagi banyak 5,000. Saya ingat masa jadi engineer tu, gaji banyak hantar dekat 8,000, tapi tak cukup. Pernah tuan-tuan, saya incoming inspection, QA. Incoming inspection ni barang masuk, kita cek, bila okey baru masuk dalam kilang. Saya cek tuan-tuan, satu komponen daripada Brazil, reject ni. 15 Ramadan, ada seorang tu datang, I want to see Mr. Khairi. Saya pun gila, duduk dalam bilik ni, saya dengan dia ada. Dia cerita betul lah, why you reject my component? Total amount is around 2 million. 2 million tuan-tuan, saya reject tu. Kena balik, buat balik, defektif teruk, baru hantar balik. Nak balik, cost. Dia kata, come on Mr. Khairi, you accept just for a moment, and then we settle it for you. Saya kata, no, this is my regulation. As incoming inspection. Boleh tengok putih tu, bayar kucing ayam lah. I don't want to accept it. I have to reject. Tiba-tiba tuan-tuan, dia bubuh dalam sampul. Dia letak kat saya bawah meja. Very nak, Mr. Khairi nak. Saya pun pegang. Terbalik 15 Ramadan, baju raya tak beli. Boleh tukar sport rim baru ni. Saya pun try tengok hampir 20 dalam tu. Dia mula dah jadi lain lah. Nak ambil tak ambil. Tiba-tiba kamu ambil, makan untuk anak isteri kamu tak jadi manusia. Dia datang lalui itu. Saya pun letak tolak balik. I'm not kind of that person. Please take back what you have given to me. Muka dia lain. No, just for you, for celebrate Hari Raya. No, I don't want to accept. Dia kata apa? This is the first time I found the person don't want to accept the money. Rupa-rupanya saya tak ambil duit tu tuan-tuan. Anak saya 6 orang hafal Quran. Kalau lah saya ambil duit tu, punah hidup saya. Saya berhenti kerja tuan-tuan. Kerana apa? Takut. Alhamdulillah, itu keberkatan. Sebab tu tuan-tuan, biar rezeki kita sedikit tapi berkat cukup dalam hidup kita. Kan? Ikut gaji 1,200, 1,500. Orang ada kereta, kita ada kereta. Orang ada isteri, kita ada isteri. Orang ada anak, kita ada anak. Orang ada mak ayah, kita bantu mak ayah kita. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak berkat lagi dalam hidup, 3 perkara jangan tinggal dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kena buat. Pertama, jangan tinggal baca Quran. Bangun pagi, buka telefon, Quran dulu. Kemudian tuan-tuan, lepas solat subuh tu baca Quran, tengoklah WhatsApp ke, Facebook ke, Instagram ke. Jangan lupa Instagram saya, tolong follow. Kan? Abdullah Khairi Official. Ada kalangan tuan-tuan yang buat bisnes, saya orang Melayu buat bisnes, panggillah saya akan tolong promote kedai tuan-tuan, bisnes tuan-tuan. Sebab kita nak orang Melayu kita ni boleh berjaya. Alhamdulillah banyak yang kita promote, perniagaan mereka meningkat tuan-tuan. Sebab follower adalah dalam 700,000 lebih tu, bolehlah untuk support. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, baca Quran dulu. Sebab apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Quran itu bagi syafaat pada orang yang baca dia. Bangun pagi lepas solat subuh, kan dalam tu ada aplikasi Al-Quran kan? Bacalah 2-3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di antaranya 3 surah ni kena hafal. Pertama surah Mulk. Yang kedua surah Waqi'ah. Yang ketiga surah Sajdah. Tolong hafal. Sebab apa? Yang ni nak tolong kita dalam kubur semua. Tuan-tuan sibuk, kakak sibuk macam mana bangun lepas solat subuh, buka handset. Jangan tengok Instagram lagi. Jangan tengok WhatsApp lagi. Jangan tengok Telegram. Baca Quran dulu. Berkat bang hidup kita. Berkat. Baca Quran dulu. Kalau boleh hafal 3 surah ni. Kalau tak nak baca, buka pun hafal. Tabarakalladzi wa hiya mani'atun min 'adzabil qabr. Siapa yang baca hafal surah ni, Allah jauh daripada azab kubur. Kalau boleh baca Waqi'ah. Kalau boleh surah Sajdah. Kalau tak boleh, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu suku Al-Quran, baca 3 kali. Qul huwallahu ahad, bukan qul bukan qul huwallahu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, baca 3 kali.
Kerana apa? Pernah berlaku cerita tentang ada seorang pakcik ni jumpa, siapa di kalangan anak muda nak kahwin dengan anak saya mesti hafal Quran. Saya pun buat macam tu tuan. Dia beritahu dalam ceramah, siapa nak kahwin anak saya hafal Quran. Pernah ada seorang jumpa saya, ustaz, ketuk pintu lepas subuh, saya suka anak ustaz. Saya kata, suka anak saya, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Okey, masuk. Saya kata okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Sambung, dia sambung. Kemudian saya membaca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Sambung, dia sambung. Dia pun baca lagi, dia sambung. Kali keempat dia baca terus saya sambung. Aku tak boleh sambung. Aku bukan hafal Quran. Dia kata okey balik. Datang bawa mak ayah, terus meminang. Ustaz nak tanya masa minang, nak kira apa? Orang utara nak kira kan? Saya kata nak kira apa? Nak kira? Saya kata kira pakai kalkulator. Dah mas kahwin apa? Mas kahwin? Ini sudah belanja, tak payah, free. Oh senang, yang syarat hafal Quran. Tuan-tuan, alhamdulillah pakcik ni siapa nak kahwin nak saya hafal Quran. Datang 3 anak muda. Tuan Imam, kami hafal Quran. Rupanya dia orang tak hafal pun. Try tengok, duduk. Hafal Quran? Ya. Nama apa? Saya nama Asri. Tahu dia kata Asri? Baca wal as. Kawan, subhanallah, wal as innal insana lafi khusr. Yang kedua lagi subhanallah. Sebab apa? Nama apa tuan-tuan? Anas. Dia tahu dah, mesti pun a'udzu birabbinas. Yang kedua nama apa? Anas. Baca An-Nas. Kalau mau baca qul a'udzu birabbin-nas. Yang ketiga muka pucat. Rupanya yang ketiga nama Yasin. Dia kata mampu aku dah kata aku Yasin menapa? Yang ketiga nama apa? Saya nama Yasin, tapi orang kampung panggil Kulhu. Semua tu nak lepas tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, baca Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah 3 kali mencukupkan Quran. Kerana apa? Berkat dalam hidup kita, Quran baca lagi. Sebab apa? Memudahkan sakaratul maut kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan hidup kita. Allah Akbar, doa mustajab orang yang baca Quran. Sebab tu jangan lupa, yang pertama, Quran jangan tinggal. Yang kedua dalam setiap hari, sedekah jangan tinggal. Sedekah, sekarang pakai online. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan rakam, orang yang paling banyak membantu saya, artis tu apa? Tuan tak tahu. Selepas abang yang masih hidup lagi, benda yang bagus dia cerita. Syuib Sepahtu, orang yang banyak bantu Mahat Hafiz. Dia di antara orang yang menajar pelajar miskin di sekolah saya setiap bulan, tak pernah miss. Jangan tanya apa dia bagi. Syuib, tuan-tuan bantulah apa Barbie. Orang yang tadi kita bantu. Di antara lagi yang banyak bantu sekolah-sekolah tahfiz, Tan Sri Syed Azman. Tan Sri Syed Azman, Westar. Dia tak pernah miss, minta lah mesti dia bagi. Saya pernah pergi pejabat dia, bangunan atas. Dia sambut saya, tahu kan, orang yang paling humble tuan. Kaya dia jutawan, billionaire. Isak curut. Dia orang Sungai Petani. Ustaz, betul? Saya pun masuk doa. Kita nak jumpa orang besar ni menggigil tuan-tuan. Bagaimana kita jumpa esok ya di hadapan kita Allah Subhanahu Wa Taala esok. Jumpa dengan Nabi. Ni orang besar. Saya tuan-tuan, ada seorang tu jumpa saya, Ustaz terima kasihlah. Kenapa? Ustaz like apa yang saya hantar dalam Instagram. Saya like aja, dia suka saya. Cuba bayang kalau Allah like kita. Saya like aja, tekan like kan. Dia kata terima kasih Ustaz. Ustaz tolong like saya. Like aja, tak bagi ucapan lagi. Terima kasih. Kerana itu manusia. Cuba bayang Tan Sri ni. Dia sembang dengan saya. Alah hamba dia orang biasa. Dia billionaire. Habis-habis dia tahu Ustaz, ceramah nanti 15 minit ya, memang panjang-panjang. Kita nak buka puasa. Ceramah sebelum buka puasa. Kemudian dia bagi tu PA dia. Kamil, nama PA dia Kamil, Datuk Kamil. Bagi sikit sagu hati kat Ustaz. Saya pun, belum ceramah, nak dapat sagu hati dah. Ni dah ceramah ni, belum tentu dapat ini. Psikologi pandai tuan-tuan. Dia pun pergi ambil, buka peti besi tu besar dia dah. Buka, saya tengok dalam peti tu semua duit. Dia mula dah, dia macam mata beruang dah nampak. Dia pun ambil sesuatu, bubur dalam sampul, letak kat saya. Nah Ustaz, kita buat apa ni?
Ustaz nak ceramah. Saya kata ceramah belum lagi. Tak apa, ambil dah Ustaz. Saya pun tengok-tengok Obai tu dalam hati saya. Boy. Tuan Sri, ya, bilik air mana? Nampak? Nak terkencing. Dalam hati saya aku nak kira apa dalam hati. Nak terkencing kan? Bukan nak terkencing, nak kira apa ada dalam tu. Saya pun pergi aku, saya pun beli. Buka tuan-tuan, betul 20,000 lah tu. Saya dalam hati 15 minit 20,000 ni 2 jam ni belum tentu apa dapat. Tengok orang, saya kata Tan Sri ni lahir kaya lah. Tak Ustaz, saya bagi Ustaz, Allah angkat darjat saya. Saya bagi Ustaz, Tuhan angkat dah. Tuan-tuan kakak nak naik darjat, bagilah, Allah angkat darjat. Dah bukan bagi saya, bagilah. Benar-benar bantu. Jangan tinggal setiap hari. Kan pakai online sekarang. Online je transfer RM20. Ingat, sikit tanda ingat, banyak tanda kita ada. Sikit kita bagi RM10, tanda kita ingat dalam hati. Bagi RM1,000, tanda kita ada duit. Jangan tinggal setiap hari. Saya mesti siap lah. Mesti saya lesak. Transfer je tu. Kalau boleh lah kan, Marah ni buatlah program kat tempat saya. 8 ekar kawasan saya. Ada dengan chalet, dengan kolam renang semua cukup. Boleh duduk 300 orang. Ada dewan, boleh isi 2,000 orang, fully aircon. Ada dengan gelanggang badminton, boleh lawan dengan kami. Geng-geng tua-tua, yang 50 ke atas. Banyak bukan smash lah, banyak drop lah, badminton. Boleh lah, Marah lawan ni, insyaAllah boleh. Yang perempuan, kita ada archery. Pelajar saya baru ni naik Johan Malaysia, archery mana? Fully aircon tu, dewan tu, aircon. Archery dalam aircon. Ada gelanggang futsal, pakai turf, bukan cak ayamnya, turf tu. Ada kuda 5 ekor. Ada kafe. Kafe saya 5 star dah. Tuan-tuan pergilah. Pernah pergi tak? Turun dekat tol Sungai Dua tu, ambil belah kanan, tu 9 km. Cara tanya Paksi, pusat kecemerlangan Asyafi. Dekat dengan kotiau telur dibasuh kan. Saya pun confused. Telur siapa kena basuh? Depan sikit aja, 9 km. Mahat Tafiz saya. Mahat Tafiz Sukan. Pelajar saya, pelajar sukan. Hafal Quran, main sukan. Syarat dia, mesti hafal Quran. Tak hafal Quran, tak boleh main sukan yang kita sediakan. Jadi dia orang hafal. Alhamdulillah, bulan Ramadan baru ni 4 orang dah habis 30 juz. Kebanyakan anak yatim. Syuib ambil 3 orang. Anak yatim dia belah sebagai anak angkat. Amal 28 orang anak yatim. Saya belah semua. Saya jaga semua. Allah bagi murah rezeki kat saya. Alhamdulillah, saya ada 5 kafe. 1 paksi, 4 kafe. Saya ada 5 UAK travel. Tuan-tuan dengan sekarang sale tahun lepas, saya bawa 3,000 jamaah umrah. 3 kali 7 apa? 3 kali 7,000. 3,000 kali 7,000 21 juta sale saya. Itu dengan siaran, itu travel saja, tak termasuk kafe ni. Jutawan saya. Tuan-tuan tak bagi pun aku kaya lah, tapi bagilah kalau Allah angkat darjat daripada tak ada apa. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allah angkat darjat. Saya ada 2 Mahat Tafiz. Saya ada 5 travel agency. Saya ada 5 kafe. Dan 2 pasal tutup sebab PKP baru ni. Dekat Glamoury tu saya tutup. Saya buka dekat Taman Medan. Kafe UHK pernah pergi tak? Pergilah, ada daging Wahyu. Tahu Wahyu? Bukan Wahyu. Betul Wahyu. Sedap tuan-tuan. Ada macam-macam. Saya buka kafe dekat Glamoury baru ni. Tapi tu pasal tutup pasal PKP baru. Yang Alhamdulillah di Melaka ada, di Kuantan kita nak buka lagi lah. Jadi insyaAllah Allah angkat darjat. Sebab apa? Sedekah. Jaga 28 orang anak yatim tuan-tuan, Allah angkat darjat saya. Sebab tu abang-abang kakak nak kaya, bantu orang, Allah angkat darjat. Yang terakhir jangan lupa, setiap amalan yang kita buat biar satu tapi istiqamah. Contohnya kakak selalu buat apa? Selalu zikir, Astaghfirullahalazim. Jangan tinggal setiap hari zikir tu. Abang selalu buat apa? La ilaha illallah. Sehari 100 kali. Jangan tinggal, buat selalu. Istiqamah. Satu amalan kita pegang dulu. Contohnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 100 kali setiap hari. Maka setiap hari mesti bagi cukup 100 kali. Kalau bagi 10, petang bagi cukup, atau malam bagi cukup. Biar ada amalan yang orang tak buat, kita buat. Bagi istiqamah. Contohnya kakak selalu solat duha kan? Jangan tinggal.
Kalau terlepas, cover balik. Ataupun abang, selalu apa? Selalu kita baca Quran, ataupun selalu kita zikir. Contohnya apa? Kita selalu doa untuk mak ayah kita, jangan tinggal. Pegang satu. Saya akan tak pernah tinggal apa. Daripada kecil lagi ayah saya beritahu, Sami Allahu liman hamidah. Kita sebut apa? Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat, dia tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Pernah dengar? Tiba-tiba habis solat Nabi tanya, siapa yang tambah tadi? Sahabat tak mahu angkat sebab dia buat, Nabi tak buat, itu bid'ah. Tapi Nabi tanya, siapa yang sebut tadi? Sahabat kata, saya ya Rasulullah. Ketika kamu sebut tadi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, malaikat turun berbondong-bondong untuk tulis amalan pahala kamu. Kita buat satu amalan yang biasa kita buat, jangan tinggal. Contohnya kakak selalu buat apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kan? Ingat, kalimatan ni dua kalimah. Khafifatan yang ala lisan, mudah disebut. Habibatan ila rahman, Allah suka. Wa saqilatan fil mizan, berat timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Amal ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Mana-mana pun boleh. Ambil satu amalan, istiqamah sampai dah. Buat, kena buat. Jangan kata saya bapa. Jangan, ambil satu. Sebab apa? Sebab Allah suka. Berat timbangan kita. Saya cerita dalam YouTube kan, ada seorang jumpa saya, Ustaz, ada apa? Boleh tak saya nak jumpa Ustaz, nak minta kabel. Kabel apa? Saya nak pergi interview immigration, pegawai immigration. Saya kira saya tak ada kabel. Kabel yang kecil-kecil ada tak? Kabel spark pun tak ada. Tak ada. Tapi ada satu kabel. Kabel apa Ustaz? Kabel ni kamu aman. Allah suka dekat kamu. Orang interview suka. Kabel apa Ustaz? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi dia pun hafal lah. Subhanallahil azim, subhanallah. Dia tunggu. Subhanallahil azim, subhanallah. Tiba-tiba sampai nama dia. Muhammad bin Abdullah. Dia duduk subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Masuk. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tolak pintu. Sepatut bagi salam. Dia kata apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang soleh. Terus dia kata, kenapa kamu sebut yang ni? Mari duduk. Terus duduk. Kenapa kamu sebut ini? Ini Allah suka, dia kata. Ya, aku suka kamu. Terus dia kata. Kerana subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah 3 tahun lepas kerja dia berhenti, dia buka kedai Char Kway Teow. Saya kalau sebut Char Kway Teow saya minat. Char Kway Teow. Nah, telur dia masuk. Saya tengok, saya pun pergi. Char Kway Teow satu special. Dia dengar suara saya, Ustaz! Apa maksud dia? Dia kenal saya lah. Selalu kalau pergi kedai makan, Ustaz! Apa maksud dia? Free! Kalau kenal selalu free. Kalau Ustaz, free satu. Lalu jadilah sebab tu ada orang offer saya, Ustaz nak tak? Pihak 15 ni jadi yang berhormat. Dia tak nak. Dia jadi Ustaz. Untung Ustaz. Masuk restoran makan, belum bayar ni orang bayar kat kita. Tapi kalau jadi yang berhormat, kira semua. Bayar-bayar. Jadi Ustaz. Untung. Ustaz! Kenapa? Kenal saya kak? Ya. Ustaz ingat tak 3 tahun dulu? Ada apa? Ustaz bagi saya satu zikir. Saya pun lupa lah. Ingat kalau orang jumpa dia, Ustaz, saya pun, apa maksud dia? Tak kenal lah tu. Kalau panjang tu tak kenal. Saya kalau kenal, saya akan sebut tu nama. Muhammad. Kalau saya, tak kenal lah tu. Banyak orang umrah saya hampir beribu tuan jumpa. Ustaz, kenal saya tak? Umrah dengan Ustaz tak? Tak kenal, belum pernah kenal. Tapi usuk tak? Muhammad saya kenal lah kan. Tadi yang rapat sangat lah. Jadi saya kata Char Kway Teow satu special. Masak Char Kway Teow. Siap! Saya pun makan. Special semua. Char Kway Teow udang penuh. Bukan Char Kway Teow dah, Char Kudang. Saya pun makan. Habis makan pergi. Berapa ni? Dia pun sebut, tak payah Ustaz. Saya halal tak Ustaz? Kenapa pula? Ustaz, 3 tahun lepas Ustaz bagi saya satu zikir. Saya amal Ustaz, Allah mudah kerja saya. Apa zikir tu saya pun lupa dah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Bang, ambil satu ni. Subhanallahil azim, subhanallah. Amal kita yang kita buat selalu bagi istiqamah. Allah bagi keberkatan dalam hidup kita. Apa yang tuan-tuan amal sekarang? Saya amal ni Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang amal ini? Kan? Nabi kata apa? Man shalla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali.
sallallahu biha ashran. Allah selawat kat dia 10. Itu berkat. Berkat maksud dia buat sikit dapat banyak. Faham tak? Buat sikit tapi dapat banyak ganjarannya. Man salla alayya ashran, siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu biha mi'atan. Siapa selawat 10, Allah apa selawat kat dia apa ashran, 10 mi'atan, 100. Man salla alayya mi'atan, siapa selawat 100, sallallahu biha alfan. Allah selawat kat dia 1000. Man salla alayya alfan, siapa selawat dekat Nabi 1000, haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah haramkan jasad dia masuk neraka. Setengah ulama kata bertemu bahunya dengan bahu Nabi ketika nak masuk syurga. Selawat. Kan tambah tuan-tuan kan duduk kerja kan. Sebelum nak mula tu, Quran baca. Sedekah dulu. Ambil amalan yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap lah tuan-tuan. Siapa yang pernah buat dia akan jadi biasa. Amalan ni kena buat selalu. Contohnya kan ayat ni, depa buka pun tak. Macam aku kena buka ni. Yang kalau kan. Ayat ni kan. Tuan-tuan. Ayat ni ialah ayat sama. Drinking water. Drinking water lah. Ibadat kita macam tu. Tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat bila kita buat. Contohnya, tuan-tuan pernah minumkan air limau. Betul tak? Analogi. Ini adalah air apa ni? Mineral water. Sekarang saya perahkan limau. Limau kasturi. Limau kastura. Limau kastur. Semua limau dia sepoh banyak ni banyak. Masukkan oreng lagi. Oreng. Sekarang air ini air oreng bercampur limau kastur. Andaian ni. Sekarang tengok saya minum. Ya Allah, masamnya. Betul tak rasa tak? Masak? Tak rasa? Betul orang iman itu. Tapi kalau tuan-tuan terasa, masam juga kan? Itulah ibadat kita. Orang yang pernah buat, kalau dia tertinggal, dia tak boleh duduk. Allah, aku ni tadi tak solat tadi, tak boleh duduk. Itu kemanisan yang dia rasa. Macam tu ibadat kita. Macam tu kita minum. Walaupun saya minum air biasa, saya beritahu limau, tuan-tuan dah terasa dah. Macam tu ibadat. Kan kalau pergi rumah orang, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu maghrib, kita rasa macam mana? Tiba-tiba tuan rumah dia tengok TV. Kita rasa macam mana? Kita, ya Allah nak semayang. Kalau beritahu nampak macam adil sangat. Macam mana nak buat ni? Kita tak boleh duduk je dah. Kita pun bangun, nak pergi mana? Nak pergi tandas tak? Kita pun ambil wudhu pelan-pelan, kita pergi semayang mana tempat. Ada iman lah kita. Tapi kita pun tak apa, balik qada. Tak ada iman kita, tak rasa kemanisan. Buat ibadah. InsyaAllah kita akan rasa bila kita selalu buat. Sekarang pilih salah satu. Solat duha pernah tinggal tak? Kalau pernah buat. Ambil dia, constant dia. Istiqamah dia. Zikir, apa zikir? La ilaha illallah. Sebut elok. La ilaha illallah. 5 minit saya berhenti boleh ya? Saya nak habiskan awal sebab saya kena berjumpa pukul 5 di Taman Medan. Sebab ujian sekarang kan? Kalau balik, Allah Akbar. Dah habis awal lagi, 2 minit lagi boleh? Tuan-tuan pun mengantuk dah. Buka tu kan. Mula tadi tutup kan? Ustaz kata ni buka-buka. Betul-betul. Nampak ustaz pun macam dengan lanuk dah. Kita nak berhenti tu, isyarat dah, nak berhenti tu kan, insyaAllah. Kat mana tadi? Lupa dah. Okay, ambil satu. La ilaha illallah. Sebut elok. Ibadat ni kena sebut, bagi elok. La ilaha illallah. Jangan buat, orang tahu kata halal balai. Buat macam suka lah, boleh lah. Sebut la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Ustaz tahu lah. La tu kalimah nafi yang disebabkan ilaha. Sebut elok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira. Kadang-kadang kita buat tahlil kan. Adalah ada kalangan tuan-tuan tak suka kan. Afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Imam sebut, kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Imam 20 dia buat gear. Allah. Kita pun la ilaha 40 Allah. Apa maksud dia? Dia buat 20 tu maksud dia Allah. Cepatlah air angkat.
Kita bercepat. Lagi 60. Allah. Lagi ni tak tahu bunyi apa. Jangan, biar perlahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar perlahan. Tuan-tuan akan rasa roh dia. Nak tahu try buat. Tuan-tuan, saya ni dulu ikut tariqat. Tuan-tuan tulis dengan kalimah marker pen yang putih tu. Alif, lam, lam, ha. Putih di atas kertas hitam. Tuan-tuan tengok aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan akan angkat. Tuan-tuan akan tengok kalimah Allah setiap tempat yang tuan-tuan tengok. Nak bagi rasa rohnya Allah ada. Orang yang dia pernah buat lah. Sebab apa kita hati kita ni macam-macam. Siapa yang duduk seorang-seorang, duduk buat maksiat, something wrong dengan kita. Kan? Kalau boleh nak masuk dengan Allah, Allah ada dekat aku ni, tengok aku ni, dekat hati aku. Bukan senang nak bagi ada dalam diri kita. Jadi insyaAllah, istiqamahkan. Okay kakak, apa amalan yang kita nak buat selalu? Cuba renung. Dah, alhamdulillah. Aku sedekah tak pernah tinggal. Okay, ya? Ada lagi tak? Sedekah pun tak ada. Aku dengan suami aku, sebelum pergi kerja aku cium tangan dia. Bang, saya sayang bang. Jadilah tu pun pahala tu. Ataupun bang, keluar bang. Abang mati pun bagi keluar ni. Abang kata apa? Ya Allah, alhamdulillah. Masa hidup aku ni, aku tak pernah tinggal solat sunat duha. Orang lelaki jangan tinggal sunat duha. Satu lagi orang lelaki jangan tinggal. Lepas solat Isya, sebelum beredar daripada masjid ataupun rumah, buat 3 rakaat ini. Pertama, solat 2 rakaat sunat taubat. Jangan tinggal. Tak pernah tinggal, alhamdulillah. Kan habis solat Isya tu, kalau nak buat dia, malas sangat. Solat sunat taubat. Duduk pun boleh. Solat sunat boleh duduk. Duduk tu. Habis tu tutup dengan sunat witir 1 rakaat. Sebab yang ni ayah saya dah buat dan alhamdulillah dia orang ada mustajab. Orang datang belah mulut. Dia bukan baca apa-apa, bukan. Allahu Akbar, budak tu 10 tahun datang jumpa ustaz. Alhamdulillah ustaz. Dia ceramah macam ustaz. Sedangkan ayah saya belah mulut. Dia ceramah, cakap banyak, cakap. Alhamdulillah jadi manusia. Sebab apa? Zikir yang dia amal. Jadi tuan-tuan kalau ada anak tak mau cakap, bagi saya belah. Bawa dengan golok, kapak semua cukup. Jadi ada amal dia. Jangan lupa ya. Solat sunat taubat 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir. 1 rakaat menjadi solat sunat witir, rakaatan lillahi ta'ala. Duduk boleh kalau sunat. Kemudian tidurlah, berkat tidur kita. Tapi paling hebat orang yang perempuan baca dalam Bukhari ada satu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Siapa baca doa ini sebelum tidur, esok dia mati fitrah, tak ada dosa. Pernah dengar doa ni? Dalam Bukhari ada sebut. Kita tengok dalam Facebook saya. Siapa yang tak pernah lagi, tolong follow Facebook saya. Doa ni, doa sebelum tidur. Amalah insyaAllah sebelum kita bertemu dengan Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Pak Suku dah tak ceramah dia pun. Kalau letak sini orang okey juga lah. Jadi kita terima kasih banyak-banyak pada tuan pengusi. Bagus, suara dia sedap lah pengusi ni. Kalau jadi pengusi ya, kita jumpa lagi tu. Hebat lah suara dia. Suara dia sedap. Jadi saya ucap terima kasih pada ustaz kita yang panggil saya. Saya pun transit aja sini. Dan kepada sahabat takbir, semoga kita jumpa lagi. 2 rakaat pantun, pergi ke Dubai membeli buku, kakak semua, abang, I love you. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.